Sebagai seorang doktor, kita perlu tahu bila untuk merawat, bila untuk mengubah, dan bila untuk menghentikan rawatan untuk sakit darah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tajuk kali ini, saya akan memberikan pengenalan kepada merawat sakit darah tinggi, apakah kesan ubat, bagaimana untuk mengubah rawatan, dan bagaimana untuk menghentikan ubat untuk sakit darah tinggi. Jadi untuk merawat pesakit darah tinggi, kita perlu tahu siapa yang perlu dirawat, apakah ubat yang perlu diberikan, tujuan merawat. Oleh kerana sakit-sakit darah tinggi perlu makan ubat mereka untuk jangka masa yang lama, temujanji perlu diberikan untuk mereka. Ini adalah perkara asas yang perlu kita ketahui. Siapa yang perlu dirawat? Mereka dengan borderline hypertension, dengan diastolik 90 hingga 100 ataupun sakit darah tinggi dengan diastolik 110 hingga 140 perlu dimulakan dengan ubat darah tinggi. Apabila memulakan rawatan dengan ubat darah tinggi, memudahkan urusan pesakit dengan memberikan satu jenis ubat satu kali sehari. Ubat yang sesuai dapat menghilangkan tanda darah tinggi, menyebabkan diastolik kembali normal dan tiada tanda-tanda tekanan darah rendah semasa rawatan ulangan. Apabila memulakan ubat untuk pesakit, sentiasa fikirkan mengenai keupayaan pesakit. Mereka mesti mahu makan ubat. Ubat itu mesti murah dan mudah didapati kerana jika pesakit kehabisan ubat mereka pada bila-bila masa, mereka boleh mendapatkannya di farmasi ataupun berjumpa dengan doktor di klinik-klinik berdekatan. Tujuan rawatan adalah untuk menghilangkan tanda penyakit. Pesakit akan merasa selesa kerana sakit belakang tengkuk mereka telah hilang. Diastolik mencapai nilai 80 hingga 100 dan nilai sistolik mencapai nilai normal 100 hingga 160. Jika merawat pesakit dengan diastolik yang sangat tinggi, penurunan yang dibenarkan adalah kurang atau pada 30. Temujanji diberikan seminggu, sebulan ataupun bila perlu. Untuk sakit-sakit baru dan sakit-sakit yang diubah rawatan mereka, maka temujanji diberikan 1 minggu untuk mereka. Semasa temujanji tersebut, pastikan ubat yang diberikan sesuai untuk pesakit. Jika ubat tersebut sesuai, barulah temujanji sebulan diberikan untuk pesakit. Semasa temujanji 1 bulan, sentiasa perhatikan nilai diastolik dan dengarkan keluhan pesakit kerana kadang-kadang rawatan yang diberikan menyebabkan pesakit mendapat tanda-tanda tertentu dan tanda-tanda ini mengganggu pesakit. Maka doktor perlu untuk mengubah suai rawatan supaya tanda-tanda yang mengganggu tersebut dapat dihilangkan atau diminimalkan. Ada pesakit yang merasa sangat tidak selesa dengan rawatan ataupun sakit dengan tanda-tanda malignant hypertension, boleh datang ke klinik bila perlu tanpa temujanji. Bukan semua pesakit selesa dengan rawatan yang diberikan. Ada yang sihat selepas dirawat, ada yang sesuai dengan rawatan. Namun ada yang tidak sesuai dengan rawatan, bahkan ubat yang diberikan juga tiada fungsi merawat. Jadi mari kita perhatikan satu persatu kesan ubat tersebut. Untuk menentukan sama ada rawatan itu berkesan, sentiasa perhatikan nilai diastolik. Jika ada kekeliruan untuk menentukan tindakan, baru perhatikan nilai sistolik. 3 perkara yang perlu diperhatikan semasa rawatan ulangan iaitu tanda penyakit, nilai diastolik dan nilai sistolik. Ubat yang berkesan akan menyebabkan pesakit sihat dengan diastolik 80 hingga 100 dan sistolik 100 hingga 160. Kekalkan ubat ini untuk sakit tersebut. Ada juga ubat yang menurunkan nilai diastolik kepada 80 hingga 100, namun pesakit sakit kepala.
Oleh kerana ia menyebabkan sakit kepala, maka ubat yang serupa boleh diteruskan tapi dari syarikat yang lain. Ada juga pesakit yang mendapat sakit kepala menjelang dos yang seterusnya, walaupun diastolik mereka 80 hingga 100. Jadi ubat ini tidak dapat mengawal tekanan darah dengan sempurna sila tambah dos ubat tersebut. Ada juga pesakit yang menjadi sangat letih dengan diastolik kurang daripada 80 selepas mengambil ubat darah tinggi. Ini adalah kerana ubat tersebut telah membuka saluran darah dengan sangat longgar. Ubat ini tidak sesuai untuk pesakit, sila tukar ubat tersebut. Jika sakit belakang tengkuk kekal, nilai diastolik makin tinggi ataupun makin naik, ubat ini tiada fungsi merawat, jadi berhentikan ubat pertama dan mulakan dengan ubat darah tinggi jenis lain. Semasa rawatan kecemasan untuk pesakit malignant hypertension, tanda malignant hypertension akan hilang, diastolik boleh kekal ataupun turun, sistolik akan turun, kekal ataupun makin tinggi. Itu semasa rawatan kecemasan. Jadi selepas rawatan kecemasan, rawatan asal pesakit boleh dikekalkan dos dan waktunya. Jadi kadang-kadang pesakit sendiri keliru. Lepas rawatan kecemasan, lupa pula nak tanya doktor, bila nak makan ubat tu? Jadi rawatan asal dikekalkan dos dan waktunya. Ada juga keadaannya bila ubat perlu diubah atau ditambah dosnya. Namun bagi pesakit yang ada EP set di rumah, diiringi pendidikan untuk pesakit-pesakit kronik, maka pesakit boleh mengubah suai rawatan bergantung pada tanda yang dialami. Ada pesakit yang datang dengan sakit belakang tengkuk diastolik 90 hingga 100 dengan sistolik normal. Mereka dirawat dengan ubat tahan sakit, namun ubat tahan sakit tidak membantu untuk menghilangkan sakit belakang tengkuk. Sila berhentikan ubat tahan sakit dan mulakan dengan ubat darah tinggi. Jika nilai diastolik kurang daripada 80 ataupun pesakit mengalami tanda sakit belakang tengkuk ataupun postural hypertension, ataupun sistolik melebihi daripada 190, jika salah satu daripada tanda-tanda ini muncul, maka sila kurangkan dos ubat tersebut. Jika tanda bahaya ataupun kritikal tekanan darah rendah muncul, walaupun diastolik normal dan pesakit dirawat dengan ubat yang banyak, maka kurangkan bilangan ubat dengan hanya membenarkan pesakit mengambil satu jenis ubat darah tinggi sahaja. Percayakah anda ubat darah tinggi boleh diberhentikan? Sakit darah tinggi yang ada tanda sakit belakang tengkuk tidak perlu risau bila ubat mereka diberhentikan, kerana bila tekanan darah naik, tanda ini akan muncul kembali. Jika ada pesakit dengan diastolik normal yang mengalami keadaan postural hypertension ataupun vertigo, mereka dirawat dengan sejenis ubat darah tinggi, maka berhentikan ubat untuk sehari dan sambung kembali ubat keesokannya. Namun jika tanda vertigo ini kerap mengganggu, maka dos ubat perlu dikurangkan. Setelah dirawat beberapa lama dengan ubat darah tinggi dan pesakit sihat, dengan diastolik 60 hingga 90 dan sistolik 100 hingga 140, pesakit boleh memberhentikan ubat mereka dengan caranya ambil ubat tersebut selang sehari selama 1 bulan. Perhatikan nilai diastolik, dan jika nilai diastolik kekal normal, maka ubat boleh diberhentikan. Daripada semasa ke semasa, sentiasa perhatikan nilai tekanan darah mereka, dan jika nilai diastolik kembali naik, ubat darah tinggi boleh dimulakan kembali. Jika seseorang pesakit sangat letih dengan pening memusing ataupun vertigo, diiringi diastolik kurang daripada 80 dengan sistolik yang normal, dan pesakit ini dirawat dengan ubat yang banyak, maka ubat ini perlu diberhentikan untuk sementara waktu. Berikan rawatan IV drip. Berikan janji setiap minggu selama sebulan, dan biasanya ubat boleh diberhentikan terus.
Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa untuk subscribe. Berjumpa lagi di video yang seterusnya, insya-Allah.